العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين أمين السنة الثامنة أي الثامنة بعد الهجرة وفيها سرية مؤتة وفيها أي وفي السنة الثامنة سرية مؤتة padanya mana pada tahun ke-8 itu berlaku Sariyah Mu'tah. Sariyah maknanya peristiwa ataupun ekspedisi peperangan yang tidak disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'tah ini sekarang dalam sempadan Jordan. Dalam sempadan Jordan dalam wilayah Kaabah, betul tak? Negaranya orang dia lah, orang Jordan. Saya tak pernah sampai lagi Jordan. Jadi untuk berdepan dengan Rom. Dikatakan untuk berdepan dengan Rom. Jadi peperangan tu tidak seimbang lah di antara tentera Islam, dan Nabi SAW telah memberi arahan bahawasanya peperangan ini amirnya ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far bin Abi Talib itu terjadi apa-apa kepada dia, maka pemimpinnya ialah Zaid bin Harithah. Sekiranya berlaku apa-apa kepada Zaid bin Harithah, maka pemimpinnya ialah Abdullah bin Rawahah. Maka pasukan tentera ini bila mereka sampai, ninja mereka mendapati bilangan tentera musuh lebih ramai. Dalam riwayat kata ratusan ribu. Kalau kita buka, maknanya tidak seimbang lah. Mungkin tentera Islam tak sampai 10,000 pun. Belah sana tu ratus ribu. Ratus ribu tu campur dengan semua pasukan di belakang. Di kawasan Syam tu, memang Syam tu bawah Empire Byzantine, di bawah Empire Byzantine. Jadi mereka mengatakan memang tak seimbang, tapi mereka buat keputusan untuk bertempur juga. Mereka bertempur dan mereka bertemu dengan pasukan Rom. Dan pasukan Rom ialah tentera yang paling kuat masa itu. Tentera yang paling kuat. Maka ketika itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Ja'far ni seorang yang pemurah. Seorang yang sifat dia pemurah. Ja'far tu maknanya sungai. Sungai yang mengalir, anak sungai yang mengalir. Jadi kata ulama, bila seorang tu pemurah, maka dia juga seorang yang paling berani. Mana dia juga seorang yang paling berani. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, bila disebut jihad, yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Biasa disebut orang ni berjihad dengan harta dulu, baru dia berjihad dengan nyawa dia. Maka kerana tu disebut, mana dia buat lawan nafsu, sedekahkan pada jalan Allah. Kemudian jadi Sayyidina Ja'far itu pemurah. Maka apabila dia saat genting, dia telah turun. Dalam peristiwa ni masyhur, dia telah turun daripada kuda tunggangannya. Kudanya kuda, pastinya kuda orang Arab lah. Kuda Arab ni tanyalah penggemar kuda tu mana kuda yang paling bagus. Dia turun daripada kuda dia di medan perang, dan dia sembelih kuda dia ataupun dia pancung kuda dia. Dia pancung kuda dia dengan isyarat dia tak akan balik dah. Maknanya tak akan balik dah. Ni dah sekira nekat, perang nekat dah. Jadi kata ulama kita fiqh, bahalah boleh ke tak kita membinasakan harta? Boleh ke kita membinasakan harta? Maka kata ulama, kerana takut, kerana keadaan memang tak seimbang dah. Besar kemungkinan kalah dah. Maka kalau kalah, harta umat Islam, kuda umat Islam, pedang umat Islam akan digunakan oleh musuh. Maka tak rela kepada benda itu berlaku, maka dibunuh ataupun dipancung kudanya di dalam medan perang. Itu orang pertama. Adat tu dibuat oleh tentera Islam. Orang yang pertama buatnya ialah Sayyidina Ja'far. Mula jadi
Trend dah lepas tu pada pemberani-pemberani dalam sejarah Islam, mereka bila mereka kata tak nak balik, mereka akan pacu. Mereka akan pacu kuda mereka sebagai tanda mereka tak akan balik. Baik, itu jadi Sayyidina Ja'far wafat digantikan oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Ni kita tengok Nabi kita SAW orang yang baginda kedepankan dalam setiap peperangan, bukan sahaja peperangan ni, semua peperangan sejak daripada perang Badar sampai ke perang mana-mana pun, orang terkedepan tu kesayangan Nabi, ahli keluarga Nabi. Perang Badar yang berdepan dengan Utbah, dengan Syaibah bin Rabi'ah tu semuanya keluarga Nabi. Karena itulah kata Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam syarah Yaqutun Nafis, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri katakan itulah hikmahnya harta ghanimah peperangan itu diberi kepada keluarga Nabi. Maknanya sebab mereka tu kena terkedepan. Mereka itu dikedepankan dalam peperangan. Mereka itu terkedepan dalam peperangan, maka kerana itulah mereka dapat bahagian yang lebih dalam, dan tak ada zakat, tak boleh makan, bahagian mereka di situ. Karena mereka itu untuk berdepan di saf depan dalam medan perjuangan. Itu ahli keluarga Nabi SAW. Baik, jadi tepat seperti mana yang diberitahu oleh Nabi, seorang demi seorang gugur panglima perang baginda SAW. Yang terakhirnya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhum. Fa'ammaru alaihim. Jadi ketika di saat genting itu, mereka telah melantik amir. Ammaru mana mereka melantik ketua ke atas mereka, Khalid bin al-Walid. Jadi Khalid ibn al-Walid baru masuk Islam. Dia masuk Islam selepas peristiwa Hudaibiyah. Dia masuk Islam bersama dua orang lagi daripada orang Quraisy, antaranya pembesar yang masyhurnya Amru ibn al-As. Amru al-As masuk Islam bersama dengan Khalid ibn al-Walid dan seorang lagi. Tiga orang ni masuk Islam bukan secara paksaan. Maka Khalid ibn al-Walid dia ikut sebagai tentera biasa, ikut ke dalam peperangan Mu'tah sebagai tentera biasa. Bila sampai di saat genting, tidak ada orang yang boleh membantu, tidak ada yang boleh mengetuai itu, maka dia telah dilantik secara di saat genting lah, kalau kita bahasa kurek. Mana di saat genting itu mereka melantik Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu arda. Jadi Sayyidina Khalid ibn al-Walid dalam keadaan genting itu fikir macam mana nak selamatkan tentera, nak keluar daripada jangkauan tentera musuh yang ternyata sebagaimana disebut bilangan tentera Islam tak sampai 10,000. Antara mereka dikatakan mengikut bacaan peninjaunya 100,000. Jadi kena buat satu taktik supaya kita berundur dalam keadaan mereka tidak kejar kita. Maka Khalid bin Walid telah menggunakan kaedah di menukar posisi tentera. Dia tentera Nabi pada zaman Nabi, sejak daripada masa perang Khaybar pun Nabi guna kaedah ni. Semua tentera Nabi dibagi 5. Khamis dia panggil. Ya jurru bahral khamis dalam kitab Burdah. Dalam Burdah, syair Burdah tu Nabi tu membawa pasukan tentera khamis, maknanya dibahagi 5. Mana barat lautan manusia yang tapi dibahagi 5. Jadi Nabi bagi 5. Dan gitu juga depan dia panggil maqdamah ataupun muqaddimatul jaish, belakang dia panggil khalf, maimanah, maisarah, qalb. Jadi bahagian depan dia panggil apa dia ni? Dia panggil muqaddimatul jaish, belakang dia panggil khalf, belakang lah. Belakang kanan dia panggil maimanah, kiri dia panggil maisarah, tengah tu dia panggil hati. Hati tentera. Jadi bagi 5 tentera. Jadi Sayyidina Khalid ibn al-Walid kata tukar. Esok kita lanjutkan lagi peperangan, sambung lagi. Sebab kenapa?
supaya mereka dia perang ni bukan duduk kata sini situ dengan masjid Bunuk Payung kemah dia. Mana perang kalau berperang di Bunuk Payung, tempat berkemahnya kali di Kota Baru tu. Nampak? Mana hak nunu duduk di apa? Belakang apa? Lalekan tu kali. Jadi bila berundur tu tak nampak dah. Bila berundur setiap kali perang, esok tu berundur, maka jauh tak luar daripada jangkauan. Jadi esok sambung pula perang pula. Tapi bila berperang, Sayyidina Khalid tukar mana sebelah, orang sebelah Maimanah pergi ke belah Maisarah, orang belah Muqaddimah duduk belakang, orang main tukar posisi. Jadi pihak tentera Rom masing-masing ada laporan juga. Macam mana hari ni? Kata hari ni orang lain perang kita. Hari ni orang lain berperang kita, bukan pasukan kemari. Semua bahagian tentera Rom buat laporan bahawasanya tentera kita hari ni bertempur dengan orang lain. Pasukan orang Arab ni pasukan orang lain hari ni. Katanya Panglima Perang Rom, kita kena berwaspada dengan taktik dia. Jangan-jangan mereka nak jerat kita masuk ke tanah Arab. Maka Khalid bin Walid berundur belakang lagi. Tapi tak lari lagi. Berundur belakang daripada posisi kemari. Mana undur kata 1/2 kilo lagi kau? Ataupun 1 kilo lagi. Jadi pokok peninjau dia kata macam mana? Pokok peninjau dia kata, rasa dia nak jerat kita ni. Tapi kita pergi sikit. Mana pokok tentera dia ramai. Tapi kita pergi dulu. Esok perang pula, orang lain pula benarnya tukar posisi. Tukar posisi katanya muka tak jam muka orang Arab. Dia kata muka lain pula ni. Kata bukan hos malam ni, kita perang hari ni bukan orang lain pula. Dia kata ni bantuan sudah ada belakang. Pasukan bantuan sudah ada di belakang kata. Jadi mereka nak jerat pasukan kita masuk ke tanah Arab. Maka katanya tu jangan, biarkan dia bunuh jauh. Maka Khalid bin Walid berjaya melepaskan pasukan tentera Islam yang sedikit daripada jangkauan tentera Rom. Maka Nabi SAW buat laporan secara langsung di Mekah. Apabila Nabi beritahu kepada para sahabat, pada hari Ja'far bin Abi Talib cedera tu, Nabi SAW kata panji-panji ini akan sudah dipegang oleh saifun min suyufillah. Panji-panji ini akan dipegang oleh sudah dipegang oleh salah seorang pedang daripada pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid bin Walid balik sampai ke Madinah, adalah mulut-mulut yang tak berapa disiplin mencela, kata antum fararun. Kamu semua ni orang lari daripada medan perang belaka. Kalau sahabat-sahabat kamu mati di medan perang, kamu lari. Sedih lah, dah lah kalah perang. Mati ramah, lepas tu dicela. Maka Nabi SAW menjawab, la antumul karrarun. Antum bukan orang yang lari daripada medan perang, tapi sebenarnya kamu ialah al-karrarun. Kamu ni akan menyerang kembali. Mana kamu berundur untuk mengambil peluang untuk serang balik. Ana fi'atukum. Aku di Madinah ni ialah pasukan bantuan kamu. Akulah pasukan kamu, mana pasukan yang akan membantu kamu. Maka kamu perang tak habis lagi. Kena sambung semula pula peperangan. Jadi itu peristiwa. Jadi Khalid bin Walid kita masyhurlah digelar daripada peristiwa itulah dia digelar Saifullah. Tapi takdirnya tak menariklah. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau ni daripada keturunan Syekh Khalid bin Walid. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni Al-Khalidi. Dia kata Khalid bin Walid ni mati bukan di medan perang. Mati bukan di medan perang. Jadi kata dia, bila dia pergi ke India kali yang pertama, katanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama Syria, maka ada seorang ulama India bertanya kepada dia,
Kamu tahu kenapa? Apakah hikmat Khalid ibn Walid itu tidak mati di medan perang? Kenapa? Sebab dia Saifullah. Pedang Allah tak akan patah. Pedang Allah tak akan patah. Jadi kalau Khalid ibn Walid itu mati, dia mati syahid seperti mana yang dia idam-idamkan, mati di medan perang, maka patahlah pedang Allah. Tapi Allah Ta'ala jaga dan pedang Allah dan Rasulnya, maka dia tak mati dia pada perang. Dia akan mati seperti orang biasa. Sebab dia tu pedang Allah. Pedang Allah tak akan patah. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, hadhil fa'idah tusawi rihlah. Hadhil fa'idah. Dia kata kalau datang ke India, dapat yang ni satu pun tak apa dah. Dia kata dapat ke India. Maknanya jauh-jauh mengembara sampai ke India. Dapat ilmu ni satu pun alhamdulillahi rabbil alamin. Qala fa'amaru alaihim Khalid ibn al-Walid faqatala minal musyrikin maqtalatan 'azimatan. Maka Khalid telah memerangi ataupun telah membunuh daripada tentera musyrikin satu peperangan yang besar, satu peperangan yang hebat. Wa ghanama ghanimatan wa hazamuhum wa raja'u, dan mereka kembali, dan dia telah mengalahkan. Maksud mengalah sini mana kalah dari segi semangatlah kalau kita kata. Kalah mereka tu sebab mereka tak kejar. Mereka tak berani nak kejar pasukan tentera Islam. Wa raja'u, dan mereka tentera Islam tu kembali bersama dengan Khalid. Wa fiha kana al-fathul a'zam, dan pada tahun yang ke-8 itulah berlakunya kanal fathu. Kalau kita baca al-fathu jadi kana tamah lah. Kana tamah tu mana kana, al-fathu tu jadi fa'il bagi kana, bukan isim kana. Kanal fathul a'zam, mana pada tahun itulah, pada tahun ke-8 itulah berlaku kemenangan ataupun pembukaan yang paling besar, iaitu fathu Makkah, pembukaan kota Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Kenapa tidak sebut penaklukan? Sebab ulama bersalahan ulama Islam, ulama fiqh, adakah Mekah itu dibuka secara kekerasan ataupun secara perdamaian? Berbeza pendapat antara jumhur dengan mazhab Abu Hanifah. Ala kulli halnya kita sebut pembukaan kota Mekah lah, supaya kita merangkumi semua pendapat ulama. Kalau kita sebut penaklukan, kita mewakili satu pendapat sebahagian ulama ya. Kita sebut pembukaan kota Mekah. Kenapa berlaku pembukaan kota Mekah? Linaqdi Quraishinil ahda. Kerana mencabul, itu terjemahan. Melanggar oleh Quraisy akan perjanjian. Perjanjian mana? Perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh berlaku pergeseran senjata di antara pihak Quraisy dengan pihak Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan juga dalam isi perjanjian itu disebut mana-mana kabilah Arab boleh masuk bernaung di bawah pakatan ni. Di bawah hilfun ini. Maknanya pakatan orang Arab, kabilah Arab boleh, sama ada dia nak berpihak di pihak Quraisy. Bila dia masuk ke pihak Quraisy, maka orang Madinah tak boleh serang. Orang Madinah, pihak Nabi tak boleh serang. Sebab apa? Mereka itu sekutu Quraisy. Sekutu Quraisy. Maka begitu juga kabilah lain juga boleh masuk ke pihak apa dia ni? Pihak siapa dia ni? Pihak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada satu kabilah Arab yang masyhur, Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ibn Wa'il. Musuh tradisi zaman jahiliah. Bani Bakar ibn Wa'il masuk kumpulan Quraisy. Jadi kata puak-puak Khuza'ah. Khuza'ah ni dekat dengan Mekah. Khuza'ah ni dulu dia pernah memerintah Mekah. Selepas Jurhum. Dia ipar-ipar. Maknanya bukan. Dia masih lagi ada pertalian keluarga. Hulail, Hubba ibn Hulail al-Khuza'i, itu isteri kepada Qusay ibn Kilab. Siapa dia ingat lagi? Daripada puak-puak Khuza'ah. Maknanya nenek moyang Nabi SAW ada daripada puak Khuza'ah.
Jadi Khuza'ah ni kawasannya dekat dengan Mekah. Tapi oleh kerana musuh tradisi dia sudah masuk bergabung dengan Quraisy, maka Khuza'ah kata kita kena bergabung dengan Nabi Muhammad lah. Takkan kita nak, tak ada orang nak jaga kita pula. Maka mereka mengambil keputusan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Ada keluarga, pertalian keluarga pun ada. Jadi sekutu Nabi SAW dekat dengan Mekah. Apa yang berlaku? Beberapa orang pemuda-pemuda daripada Bakar bin Wa'il telah kalau kita kira telah menyerang kabilah Khuza'ah. Telah menyerang kabilah Khuza'ah dengan disertai beberapa orang pemuda daripada Quraisy. Jadi pada langgarlah. Jadi orang Khuza'ah hantar utusan kepada Nabi SAW, beritahu bahawasanya Quraisy sudah melanggar perjanjian. Maka Abu Sufyan bila dia tahu peristiwa ini berlaku, apa sudah cepat-cepat dia pergi ke Madinah. Abu Sufyan Ibn Harb. Sebab sangka dia Mesih tak sampai lagi masa itu. Dia cepat-cepat dia cuba pintah khabar berita, dia sampai dulu. Dia pergi dulu. Pergi ke Madinah. Pergi ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah isteri anak dia lah. Itu isteri Nabi SAW. Masuk ke rumah Ummu Habibah, dia kata nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Cerita tu masyhurlah bila dia nak duduk dalam rumah Ummu dia. Maka dia nak duduk tu, dia nak Ummu Habibah ambil hamparan tempat duduk Nabi tu, jangan duduk sini. Pasal apa ni, aku ayah kamu? Tak, hak ni hanya khusus untuk Nabi SAW. Maknanya punyalah adab Siti Ummu Sayyidatina Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkas cerita, Abu Sufyan pergi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah SAW tahu dah apa yang berlaku tu, Rasulullah tahu dah. Jadi Rasulullah tanya, wahai Abu Sufyan, kamu maladzi ja'a bik? Kamu datangnya apa hal? Saya datang nak tambah lagi tahun perjanjian kita. Saya datang ni nak tambah lagi tahun perjanjian Hudaybiyah ni, dia tambah lagi. Daripada 10 tahun dia tambah lagi. Maka Nabi SAW jawab, al-ahdu kama kan. Perjanjian tu seperti sebelumnya. Maknanya tak payah tambah lah. Maksud Nabi SAW, kalau kamu langgar, aku serang. Maknanya kamu dah cabur perjanjian, kita ikut syarat yang sedia lah. Kita mengikut terma dan syarat yang sebelum ni. Maka Abu Sufyan pun terima lah lagu tu, balik. Sebenarnya jawapan Nabi tu sudah ada bayangan dah sebenarnya. Sebab Nabi SAW tak berbohong. Perjanjian kita seperti sebelum ni. Al-ahdu kama kan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka baliklah Abu Sufyan. Abu Sufyan balik dengan keadaan bimbang dan gusar. Gusar. Maka Nabi SAW isytihar kepada para sahabat, minta 10 Ramadan. Bulan Ramadan. Pada 10 bulan Ramadan, Nabi SAW isytihar. Kita bergerak pergi ke Mekah. Bergerak dengan secara senyap-senyap. Tak ada orang tahu. Dirahsiakan. Jadi kita sebut secara rahsia lah. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 10,000. Maka keluarlah Nabi dengan 10,000. 10,000 tu semua orang Ansar dan juga sekutu-sekutu semua orang-orang Islam, badui-badui yang sudah lama dah masuk Islam, pokok salam apa dia? Pokok Aqra' bin Habis mari buat dia. Semua badui-badui sebab Bani Sulaim, Bani Qatafan, Qatafan tak lagi lah. Bani Rifat, semua sekutu-sekutu Nabi mari belakang. Masing-masing bawa hantar askar untuk menambah atau untuk menguatkan tentera Nabi SAW. Tentera Islam lah belakangnya. Maka Abu Sufyan tu masih lagi, bila dia balik ke Mekah, dia masih lagi dalam keadaan bimbang. Maka dia keluarlah bersama dengan beberapa orang pengikut dia untuk membuat tinjauan. Kalau tentera Nabi datang serang mengejut. Maka dia keluar pada satu malam. Dalam satu malam dia keluar sampai ke tempat perkhemahan. Jadi perjalanan 10 hari. Sampai 10 hari.
Nabi SAW sebelum sampai situ nak berlaku ketika sebelum Abu Sufyan kena tangkap ni, Nabi SAW memberitahu para sahabat tentera 10,000. Nabi kata kita berkemah di balik bukit, minta satu unggun api 3 orang sahaja duduk. Satu unggun api 3 orang sahaja duduk. Jangan buat ramai kat unggun api. Mana satu unggun api 3 orang. Jangan ramai. Jadi unggun api tak kira nak buat banyak. Tak kira sini buat situ buat pula. Mesti jauh-jauh unggun api nak buat. Kan? Maka 3 orang saja. Maka buat unggun api. Mana depan pula unggun api pula. Depan pula unggun api pula. Jadi kalau 10,000 berapa unggun api? Cuba bagi. Berapa ribu unggun api ada? 10,000, 3,000 lebih api. Jadi Abu Sufyan and the gang keluarlah. Keluar cari berita. Sampailah pada waktu malam dekat dengan kawasan perkemahan. Gelap dah, suasana gelap dah. Naik bukit. Bila naik bukit suasana sudah gelap. Bila naik atas bukit itu, Abu Sufyan dengan kawan-kawan dia tengok unggun api sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi katanya member Abu Sufyan, saya tak tahu nama dia nya. Ya Abu Sufyan, hazihin niran ni Arafah tu. Ni api pada Arafah lagu ni. Mana orang nak wukuf pada Arafah ni sekarang lagi semua ni. Ramai kalau lagu ni orang nak berwukuf daripada Arafah ni. Ini ramai ni manusia ni. Dari suasana gelap. Dekat gunung api nampak orang. Jadi askar-askar Nabi SAW nampak. Siapa tu? Kena tangkap 3 orang tu. Pakai serah diri lah kita. Askar ni ramai ni kata. Itu Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada Nabi SAW. Maka Abu Sufyan ditangkap. Orang tak kena. Bawa. Abu Sufyan bawa belakang masuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama, dan masuk Islamlah dia. Abu Sufyan. Jadi yang dakwah dia masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abbas, wahai Abbas, nanti esok kita akan bergerak, pasukan tentera kita bergerak, bawa Abu Sufyan ni duduk di kawasan liku bukit, mana tempat pasukan tentera akan lalu. Lalu esok tu perbarisan tentera Nabi tu lalu depan Abu Sufyan. Lalu satu pasukan. Abu Sufyan tanya Abbas, "Ya Abbas, ni pasukan kabilah mana?" Ni kabilah Sulaim. Ramainya kabilah Sulaim. Duduk sekejap. Ni kabilah mana pula ni? Kabilah ni. Mana semuanya bawa bendera masing-masing. Kata. Banyaknya mali wali kabilah Sulaim. Apa hal aku nak balas dengan kabilah Sulaim? Duduk pula, lalu pula. Aku pula lalu, akhir-akhir lalu Katibatu Ansar. Pasukan Ansar 5,000. Pasukan Ansar saja. Maka ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, penghulu Ansar, tengok Abu Sufyan tu duduk atas, tengok bawah Islam Abu Sufyan. Dia kata al-yawmu yaumul malhamah, al-yawmu tustahallul Ka'bah. Wahai Abu Sufyan, hari ini hari perang besar. Hari ini tanah Kaabah tu akan dihalalkan. Katanya Sa'ad bin Ubadah sajalah dia. Jadi Abu Sufyan pun terasa jugalah hati. Maka dilaporkan perkara itu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Abu Sa'ad bin Ubadah kata begini. Maka Nabi SAW jawab, Al-yawmu yawmul marhamah. Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini hari rahmat. Hari belah kasihan. Hari hubungan silaturahim. Hari ini. Al-yawmu yawmul marhamah. Al-yawmu tu'azzamul Ka'bah. Hari inilah akan dimuliakan Kaabah. Mana akan dibersihkan Kaabah daripada penyembahan berhala.
kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 10,000 wa usira Abu Sufyan wa aslama, dah masuk Islam dah dia. Wa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'laha wa Khalid ibn al-Walid min asfaliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah tu daripada wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'la Makkah. Nabi masuk daripada bahagian a'la Makkah. Ada sebut dalam kitab Kadak ke Kuda, saya tak ingat tu nama jalan tu. Jadi bahagian atas. Jadi Khalid ibn al-Walid daripada sebelah bawah, daripada jalan bawah. Faqatalahu rijalun min Quraisy. Maka telah memerangi akan Khalid rijal, mana beberapa tokoh daripada Quraisy. Mana pasukan Khalid itu pada pertembungan, ada peperangan. Adapun pasukan Nabi tidak berdepan dengan mana-mana sekatan. Ini punca khilaf di kalangan ulama. Ini sebab berlaku khilaf. Jadi ulama yang mengatakan Nabi masuk secara penaklukan, mana menakluki Mekah, tak silapnya Imam Syafi'i, mereka rujukan mereka ialah pertempuran yang berlaku antara Khalid dengan puak-puak Quraisy. Daripada lalu yang masuk dia. Fahazamahum, maka Khalid telah mengalahkan mereka. Wa ammana ada sabdu tahmin. Wa ammana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keamanan kepada penduduk Mekah. Abbas bin Abdul Muttalib memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu rajulun yuhibbul fakhra. Dia tu suka kepada kebanggaan, dia suka kepada kemuliaan. Berilah sesuatu untuk dia rasa mulia. Maka Nabi SAW mengisytiharkan, beritahu Abu Sufyan masuk ke Mekah, man dakhala baitallahi fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Sebutkan benda tu, isytiharkan benda tu. Maka Abu Sufyan sapa ke Mekah dulu, dia dah masuk dulu. Man dakhala bait masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid, mana Masjidil Haram, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah masing-masing, dia selamat. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia juga selamat. Jadi ada apa keistimewaan rumah Abu Sufyan dengan rumah lain? Tak ada beza. Sama rumah orang lain, rumah Abu Sufyan. Cuma yang pentingnya Abu Sufyan nama disebut. Nah, itu baginda Nabi SAW memuliakan, pembesar. Baik, qala wa ammana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah wa azala al-asnam allati hawla al-Ka'bah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan ataupun menghancurkan apa dia ni, berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Wallati fiha, dan juga berhala-berhala yang ada di dalam Kaabah. Jadi di dalam di sekitar Kaabah ada 360. Di dalam Kaabah ada patung Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Dalam tu ada patung Nabi Ismail. Patung dalam Kaabah tu sedaknya. Patung Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sudah ada cabut azlam. Cabut apa? Judi lah. Mana kononnya Nabi Ismail lagi orang mula-mula cabut berjudi dengan cara cabut anak panah ni. Maka Nabi SAW kata berdusta, kata bukan Nabi Ibrahim. Mereka buat saja dan mereka sandar kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Patung tu duduk dalam Kaabah, maka dihancurkan. Jadi antara fakta yang menarik bila kita baca dalam sejarah, dalam Quran lah secara khususnya surah Isra, Nabi kita SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi SAW membaca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia ni? Allahumma wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu doa Nabi ketika keluar daripada Mekah. Nabi SAW ketika keluar daripada Mekah, Nabi berdoa, ya Allah, keluarkan aku dengan sebagai tempat keluar yang baik, dan masuklah aku tempat masuk yang baik mana Madinah Munawwarah. Jadi pada malam tu dalam kitab sirah, Nabi SAW ketika malam hijrah, Nabi telah menumbangkan berhala Hubal. Berhala Hubal ni berhala yang paling tua sekali, yang mula-mula dibawa masuk ke Mekah oleh Amr bin Luhai. Itu ditumbangkan oleh Nabi SAW pada malam hijrah. Pada malam hijrah tu dah mula Nabi buat, sebelum balik ke rumah, sebelum suruh Sayyidina Ali tidur tempat dia tu SAW. Sayyidina Nabi kita SAW telah menjatuhkan berhala Hubal yang ada di. Kemudian Nabi balik ke Mekah, sambung balik. Sambung balik kerja. Balik ke Mekah, Nabi hilangkan, sambung lagi, tumbangkan berhala-berhala yang lain. Sebenarnya berhala tu jakak pula. Jakak pula berhala ditumbangkan Nabi. Cuma Nabi sambung bila Nabi sudah menguasai Mekah, Nabi SAW menumbangkan berhala. Jadi tak payah berbangga-bangga lah dengan berhala yang ada tu. Moga berhala ni bukan sesuatu yang perlu dibangga-banggakan. Patung yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, kalau tidak dipecahkan, dia akan jadi isi api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi apa kita nak berbangga dengan batu-batu atau kayu-kayu yang disembah selain daripada Allah Ta'ala? Waquduhan nasu wal hijarah. Mana yang menjadi bahan bakar dalam api neraka tu manusia dan batu. Manusia tu maknanya manusia-manusia yang kafir. Itu akan jadi pemarak. Waqud, bahan bakar dalam, dan satu batu. Jadi batu mana tu? Batu yang dijadikan sebagai patung-patung berhala sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dipecahkan dia tak jadilah. Tak jadilah dia. Nanti dia tidak akan jadi batu bahan bakar dalam api neraka. Jadi buat apa kita nak berbangga-bangga? Oh, negeri kita ada yang patung yang berdiri, ada yang tidur, ada yang sebagainya. Tak payahlah. Tak payah bangga tu. Jangan berbangga dengan tu. Kata kita ingat tu, peristiwa bukan saya nak bela pokok Taliban ni. Saya bukan nak bela Taliban, tak ada hubungan pun. Orang Taliban, supaya kita ingat, dia pecahkan patung berhala lama tu di Afghanistan tu. Itu kerana dia minta peruntukan UNESCO tu untuk patung tu diberikan untuk rakyat-rakyat dia yang melarat, anak-anak dia yang tak cukup makan. Tapi pihak UNESCO kata semua duit kami datang ni untuk patung ni, kami tak akan beri pun untuk tak ada peruntukan tu. Maka kata hak tu masa lalu kami, masa depan kami, anak-anak kami. Maka Taliban ambil tindakan drastik. Walaupun terkejut belakalah orang lain. Ni sebut secara iklan sikit lah. Bukan nak bela Taliban, tak sama sekali. Tidak nak bela Taliban. Baik. Dia guru saya di Mesir, dia kata patung-patung yang ada di Mesir itu haram. Wan nazaru ilaihi haram. Tengok kepada patung-patung yang ada di Mesir itu haram. Kena Taliban juga dia. Taliban. Timbullah Azhar mengajar apa? Azhar tu mengajar ahli-ahli dia jadi tataruf, jadi ekstrim. Ikutlah cerita lama tu. Qala wa dakhala baik faqatalahu fahazamahum wa ammana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah wa azala al-asnam allati hawla al-Ka'bah wallati fiha wa batha as-saraya hawla Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar pasukan-pasukan tentera ke sekitar Mekah lihadmi asnamil qabail, untuk meruntuhkan patung-patung di setiap kabilah. Jadi dicari. Jadi setiap kabilah ni, kabilah Arab ni punya letak asuk. Kadang-kadang kabilah di Mekah tu dah 360 dah patung. Dekat dengan Safa Marwah tu ada Isaf, ada Nailah. Ada patung dua. Lepas tu di setiap kabilah tu
Ada patung yang lain pula. Ada patung yang lain pula. Terutamanya puak-puak Taif. Puak Taif tu dia tak sembah patung Hubal. Oh, dia kata apa kelah ikut orang Quraisy. Kita sembah patung berada kita lah. Jadi Nabi SAW hantar sahabat-sahabat untuk memusnahkan setiap patung yang ada. Jadi antara yang masyhur, Sayyidina Khalid Ibn Walid pergi ke antara patung yang paling besar di sebuah kabilah, disebut syair yang sangat masyhur, kufranaka la subhanaka inni arallaha qad ahanak. Dikatak dan dikatak dan dihancurkan, berhala-berhala dan dibakar. Allah qala wa fiha ghazwatu Hunain, dan pada tahun itu juga, pada tahun 8 Hijriah juga berlaku ghazwatu Hunain. Hunain ni satu puak daripada Taif dan juga peperangan Taif. Jadi apa cerita? Kharaja yuridu Thaqifan wa Hawazina. Maka Nabi SAW telah keluar untuk berkehendak kepada Thaqif dan Hawazin. Thaqif ni satu kabilah yang musuh tradisi orang Quraisy. Dan sejak daripada zaman dulu lagi, Nabi pergi ke Taif dulu berdakwah kepada Thaqif. Thaqif telah melempar batu kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi bersendirian ditemani oleh Zaid bin Harithah, seorang diri. Jadi Nabi luka berdarah kena dilempar batu oleh puak-puak Thaqif dulu. Jadi sekarang Nabi SAW pergi selepas pembukaan kota Mekah. Orang Mekah pun masuk Islam dah. Hak tak masuk Islam lagi pun tunggu masa nak isi boran nak masuk Islam masa itu. Antaranya Safwan bin Umayyah, kata tunggulah dulu. Safwan bin Umayyah dia lambat sikit, tapi nak masuk Islam juga. Dia masuk Islam lepas pada Taif. Tapi dia ni kabilah yang kuat. Dia tu bila Nabi pergi perang ke Taif, pinjam senjata dengan dia. Mana kabilah klan dia tu, klan puak dia ni ada persenjataan tersendiri. Dan Nabi meminjam senjata dia untuk berperang dengan Thaqif. Dia pergi juga peperangan. Dia pergi memerhati tu. Dia kata nak jaga senjata aku tu. Tu katanya Safwan bin Umayyah. Maka Nabi SAW melayan dia, sehinggalah dia masuk Islam kemudiannya. Baik. Maka kharaja sallallahu alaihi wasallam yuridu Thaqifan wa Hawazina. Jadi Nabi SAW pergi mencari Thaqif dan Hawazin. Sebenarnya cari Hawazin dulu, sebab Hawazin tu merancang untuk menyerang pasukan Nabi SAW. Litajammu'ihim liharbihi, kerana mereka itu berpakat ataupun berhimpun untuk memerangi baginda. Tapi Nabi sudah tahu, maklumat dah sampai. Wa kana adadul muslimina 12,000, dan adalah pasukan orang Islam pada ketika itu 12,000. 12,000 tak pernah berlaku dalam sejarah orang Arab berperang bawa askar 12,000, pecah rekod. Mana Arab book of record masa itu. Maknanya dipecahkan oleh Nabi SAW, mana tak pernah berlaku. Qala fa'ajabathum kathratuhum. Lalu mereka terkagumlah oleh mereka itu, oleh ramainya mereka. Maknanya ketika itu pasukan sudah ramai. Disebut dalam Al-Quran, wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah peristiwa hari Hunain ketika kamu rasa kagum, kamu rasa ujub dengan ramainya pasukan kamu. Mana 12,000 ni sangat ramai. Mereka sebut lan tughlabathna 10,000 an qillah. Tidak akan tewas 12,000 pasukan kerana sikit. Maknanya pasti akan menang. 12,000 ni pasti akan menang. Akhirnya mereka lalu di kawasan nak masuk ke Hawazin tu, kawasan lereng bukit. Tentera Hawazin duduk di atas bukit. Mereka pak serang dan pasukan Nabi SAW di antara bukit dengan anak panah seperti hujan.
Anak panah seperti hujan. Faramahumul aduwwu binablin kal matari. Maka telah melempar akan mereka itu. Mana telah menyerang ataupun telah melancarkan, mana telah menyerang, mana melempar. Sarama ni melempar. Jadi kita kata telah menyerang oleh orang akan tentera orang Islam oleh musuh. Mana musuh mereka ketika itu Hawazin, pekat pertamanya. Binablin dengan panah. Kal matari seperti hujan. Bayangkanlah. Sekarang pula ambush. Kata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz, punyalah confident tentera Islam pada masa itu masuk dalam lorong bukit itu sambil berqasidah. Masuk qasidah, mana duduk bersyair. Jadi tentera Hawazin ni dengar tentera Islam masuk duduk senyap atas bukit ni, dengar pokok qasidah nak masuk ni. Pokok duduk bersyair. Ikutlah, inilah barisan kita. Tak tahulah waktu tu saya mendengar. Maknanya berasa selesa lah orang Islamnya dengan pasukan ramai ni. Bila mereka duduk tengah-tengah lembah molek, masa tu serai juga, tak cukup tanah nak lari. Daripada mana seperti hujan. Anak panah seperti hujan ni. Macam mana nak buat? Maka ketika tu fanhazamu, maka tewas, kalau bahasa, maka inhazamu nak terjemuh hazal, tewaslah mereka itu. Kalah 12,000 dah. Mana kucak kacil lah. Kucak kacil lah tentera Islam. Fathabatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'atin minas sahabati. Jadi ketika tentera Islam kucak kacil itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memacu kuda baginda ke depan dalam keadaan hujan anak panah. Jadi Nabi memacu kuda baginda dan Nabi suruh lepaskan kuda aku, aku nak maju lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib. Macam dengan penuh keberanian, bahaya. Orang akan cari kita sebenarnya. Maknanya kalau perang, tentulah orang sasaran nombor satunya Nabi. Orang nak maka bila Nabi sebut ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib tu memang maknanya keberanian yang sangat luar biasa di saat yang genting. Jadi katanya Abbas bin Abdul Muttalib memegang kuda Nabi supaya jangan pergi. Di sebelah ni Abu Sufyan ibn al-Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk pegang. Maknanya semuanya daripada anak cucu Abdul Muttalib. Maknanya duduk ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW beritahu kepada Abbas, wahai Abbas, nadi bil ansar, panggil orang Ansar. Mana dalam keadaan kucak kacir manusia ni, maka panggil orang Ansar. Maka Abbas ni suara dia lantang dalam keadaan kucak kacir tentera Islam tu. Abbas bin Abdullah, ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral ansar. Ada orang Ansar dengar suara Abbas tu, tahu dah. Nabi panggil. Yang panggil tu Nabi. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya. Semua orang Ansar tu pergi ke arah suara. Pergi ke arah suara Abbas bin Abdul Muttalib. Tu orang Ansar memang gitu. Kata waktu lah orang sebut dalam syair ke ainal muhibbuna alladhi na alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. La yasma'una bi dhikri Taha al-Mustafa illa ta'ashu wa asbaha wa adhhaba ranad. Mana bila dengar saja suara Nabi, bila dengar saja suara pemanggil Nabi, mati pun tak apa. Mati pun tak apa. Maka pergi orang Ansar. Orang Ansar pergi menuju kepada suara Abbas bin Abdul Muttalib untuk tetap bersama dengan Nabi. Jadi thumma taraja'al muslimun. Kemudian pasukan tentera Islam menyerang kembali. Mana
apa kembali semula menyerang semula pasukan tu. Pasukan Hawazin tak ramai, peserta Islam lebih ramai. Maka dengan Nabi bersama dengan pasukan Ansar yang lebih kurang 5,000 orang tu menyerang kembali. Barulah pasukan Islam lain ikut sekali. Maka boleh dapat menguasai keadaan. Wan hazamal musyrikuna ba'da qatli akthari min 70 rajulan. Maka kalahlah, tewaslah pasukan tentera musyrikin dan daripada puak-puak Hawazin selepas dibunuh lebih daripada 70 orang daripada mereka. Wa usira kathirun, dan telah ditawan ramai di kalangan mereka. Wasubiya nisa'uhum wa dhararihim wa amwaluhum. Maka dan ditawan juga isteri-isteri mereka, orang perempuan mereka, dan juga anak-anak mereka yang kecil yang tidak boleh berperang, dan juga harta benda mereka. Sebab apa? Sebab Nabi marah sampai ke perkampungan mereka. Nabi marah daripada kawasan bukit ini sampai ke kampung Hawazin. Maka orang Hawazin tafarraqu. Mana orang besar-besar kata kita tak berdaya nak melawan tentera Nabi, maka mereka lari. Tinggallah orang perempuan, tinggal kanak-kanak. Tinggal kanak-kanak, maka semuanya dikuasai, ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi talabil farina. Maka kemudian Nabi SAW bergerak, berjalan bersama dengan pasukan tentera tentunya, fi talabil farin, untuk mencari pasukan mereka-mereka yang lari. Mana puak Hawazin tadi sudah tawanan-tawanan tu Nabi letakkan di Ji'ranah. Nabi telah himpunkan semua di Ji'ranah. Di situ Nabi bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Sebab Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad tu daripada Hawazin. Satu keluarga daripada Hawazin. Bani Sa'ad, keluarga Halimatus Sa'diyah tu daripada puak-puak Hawazin. Di situ Nabi SAW. Jadi sehingga para sahabat bertanya, siapa lah orang tua ni? Orang perempuan yang duduk bersama Nabi hamparkan kain ridak selendang baginda untuk dia. Itu hadis ummuh, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW menghamparkan selendangnya untuk diduduk untuk Siti Halimatus Sa'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Duduk bersama Nabi SAW di Ji'ranah. Maka Nabi tinggalkan tawanan tadi, Nabi bergerak menuju Taif. Fawajadahum qad tahassanu bit Taif. Maka baginda mendapati bahawa mereka sudah berkubu di Taif. Mana Hawazin pergi bergabung dengan Thaqif di Taif. Jadi Taif tu kubu ataupun kawasan penempatan puak-puak Thaqif. Fahasarahum 19 yauma. Maka Nabi telah menyengepung mereka selama 19 hari. Nabi mengepung Taif selama 19 hari. Jadi bezalah. Dulunya dia lempar batu, sekarang dah membawa tentera 12,000. Kan lain lain dulu dia lempar batu. Jadi orang Taif pun lemah semangat jugalah. Tapi orang Taif ni oleh kerana mereka tu kubu tempat kawasan pertanian, makanannya banyak. Jadi Nabi SAW tahu bahawasanya kalau perang orang Taif akan duduk lama, dia boleh bertahan lama. Sebab mereka tu ada makanan banyak. Nama kawasannya mereka kawasan zabib apa semua itu, semuanya makanan disimpan di Taif orang. Maka kalau begitu tak menguntungkan. Nabi beritahu pada sahabat, kita baliklah, tak payah perang. Tak payah perang dengan tu. Pada mana tak sampai 19 hari lagi, Nabi sudah beritahu dah kepada para sahabat, kita balik. Oh Rasulullah, kita tak puas hati. Kita tak puas hati Rasulullah kalau kita tak boleh takluk kan. Kalau kita tak boleh perang dengan puak-puak Taif ni. Tambah pula puak-puak Mekah tu memang tak kenal lama. Dah puasa sakit ni. Dia musuh tradisi. Dia kata kita ajarlah sekali sakit ni. Jadi tak apalah kita tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi cuba. Orang daripada Mekah, daripada Muhajirin, daripada Ansar cuba nak naik. Ke mana kubu Taif tu sangat tinggi. Jadi bila nak naik tu,
bila Nabi SAW masuk rapat dengan tu, orang Taif ni curah minyak panas. Kena melecur pula sahabat-sahabat Nabi. Maka kena supuas ganuh dah orang sahabat-sahabat Nabi. Jadi meninggal dalam percubaan untuk membuka Taif tu ada 19 orang sahabat. Wastushhida minal muslimin 12 rajulan min ramyin nibal. Maka telah mati syahid daripada kalangan orang Islam itu 12 orang kerana dilempar dengan anak panah. Walaupun tak perang sebab mereka duduk atas kubu mereka kuat. 12 orang Islam sepanjang pengepungan dikepung 19 hari itu 12 orang Islam. Tapi menariknya ada juga orang Taif masuk Islam masa tu. Beberapa orang juga orang Taif masuk Islam, antaranya Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi. Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi. Nufai ibn al-Harith ni digelar je Abu Bakrah sebab peristiwa ni lah. Ketika popok sahabat-sahabat dia duduk dalam kubu dia nak masuk Islam. Nak berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi sudah dekat ni. Macam mana nak keluar? Kubu pula tutup. Dia nak keluar macam mana? Maka dia pun guna takal. Tahu takal? Orang Kelantan panggil wahpeh. Wahpeh hak tu orang waktu galilat karai tu kan. Dia ikatkan diri dia dengan tali, dia tak wahpeh, dia panggil orang Arab panggil bakrah. Wahpeh tu orang Arab panggil bakrah. Maka dia ikat, dia pun turun daripada kubu Taif tu dengan takal tadi. Dengan takal. Jadi sahabat-sahabat Nabi kata panggil siapa Nufai? Nufai min Abu Bakrah. Abu Bakrah. Hak turun dengan takal tu. Jadi lekat nama dia tu Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Bakrah tu mana dia turun, kerana dia turun daripada kubu tu dengan buah peh ataupun dengan takal tadi. Jadi sahabat-sahabat Nabi tak puas hati. Hak kena kita 12 orang dah kena air panas lagi, kena minyak panas lagi, tak puas hati. Ya Rasulullah, ud'u alaihim. Ya Rasulullah, doa dah pada puak-puak sakit ni, tak puas hati kita ni. Kita nak balik. Doa Rasulullah, doa dulu biar kita tak puas hati ni. Maka Nabi SAW doa, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Thaqif biar dia mari tempat kita, tak payah kita apa kita faham situ. Sebab Nabi SAW tak pernah tukar hasrat dia dulu sampai ke sekarang. Nabi tak pernah berhasrat supaya orang sakit tu mati, tak balas dendam, tak sama sekali. Nabi nak mereka dapat hidayah. Sejak daripada dia lepas batu dulu sampailah ke dia, Nabi memang tak ada hasrat nak berperang, nak mematikan mereka. Bahkan Nabi doa supaya mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu. Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Biar mereka datang jumpa kita tak payah susah-susah lah nak kepung mereka, kita balik ya. Thumma raja'a ila al-Ji'irranah. Kemudian baginda Nabi SAW kembali ke Ji'irranah, haitsu taraka sabiya Hunainin. Sekira-kira haitsu dia panggil haitsu makaniyah. Sekira-kira di situlah baginda telah meninggalkan tawanan Hunain. Thumma wafadat alaihi fiha hawazinu muslimin. Kemudian datanglah kepada mereka, kepada Nabi, datanglah delegasi. Mana wafadat, mana datang ke atas baginda delegasi fiha pada tahun itu. Tahun itu juga, tahun ke-8 juga. Delegasi Hawazin mana datang ke Madinah. Maknanya Nabi SAW beri isyarat ketika nak tinggal ke Taif. Nabi kata penghulu Hawazin tu orang berakal. Penghulu Hawazin tu orang yang berakal. Dia tak akan biarkan tawanan dia ni, orang perempuan dia duduk dalam keadaan begini. Dia akan mari jumpa dengan kita. Nabi beritahu dan kata Nabi itu sampai kepada penghulu Hawazin. Maka penghulu Hawazin itu cari beberapa orang apa sekali dengan dia, pergi jumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Nabi bawa semua tawanan-tawanan tu sampai ke Madinah. Fa akramahum,
biraddis sabi dunal amwal. Kemudian Nabi SAW memuliakan mereka dengan memulangkan kembali tawanan tanpa amwal, tapi tidak dipulangkan harta benda. Macam mana cara dia? Nabi SAW bila rombongan daripada Hawazin sampai di Madinah, ini kemudian bukan bila sampai di Madinah pada tahun yang sama, mereka berjumpa dengan Nabi pada mungkin tersilap pada waktu malam atau petang. Nabi kata, lama saya tunggu kamu, baru sampai. Maka pun berdiplomasi Rasulullah, macam mana Rasul masuk Islam. Maka masuk Islam, boleh tak Rasulullah pulangkan kembali kepada kami harta-harta benda kami dan juga anak-anak kami dan juga isteri-isteri kami, tawanan. Mana semuanya sudah jadi, kalau kira je tawanan, jadi semacam hadiah hamba lah. Maka Nabi SAW bersabda, perempuan dan juga anak-anak kamu tu boleh kita, tapi harta tu payah sikit, orang dah dapat dah, orang dah pegang dah. Dia kata beginilah cara dia. Esok subuh pergi sembahyang awal. Pergi sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh depan. Puak-puak Hawazin tu sembahyang depan sekali. Jadi duduk sembahyang depan, lepas pada sembahyang subuh mereka bangun. Minta belah kasihan daripada pihak orang Islam supaya mengembalikan. Jadi Nabi SAW tak mahu menekan para sahabat. Nabi kata, bahagian saya dah bagi dah. Bahagian saya dah serah pada mereka. Jadi siapa-siapa yang nak serahkan tawanan-tawanan kepada saudara-saudara kita daripada Hawazin dah masuk Islam ni, silakanlah. Tapi Nabi tak tekan, tak suruh, tapi semua orang Islam serahkan semua tawanan mereka kepada Hawazin. Itu cara Nabi SAW memuliakan orang Hawazin yang masuk Islam. Kalau kira sudah jadi milik dah. Thumma ahrama minha bi umratin. Kemudian kalau kita tengok fiha tu, kalau zahir fiha tu maknanya fiha yang pertama tu di Ji'ranah. Tapi yang seingat kitanya kemudian dah. Wallahu a'lam lah, cuba cek balik dalam kitab sirah lah. Kemudian baginda telah berihram daripada Ji'ranah bi umrah. Nabi buat umrah pula daripada Ji'ranah. Wa dakhala Makkah lailan. Dan Nabi SAW masuk ke Mekah pada waktu malam. Wa tafa wa sa'a. Dan baginda tawaf umrah, wa sa'a, dan baginda buat sa'i. Dan kemudian tentunya bercukur, tahlul. Wa raja'a ilal madinati min lailatihi. Dan Nabi SAW pada malam itu juga baginda SAW balik ke Madinah dengan pada malam tersebut itu juga bil jaisi, dengan tentera baginda SAW. As-sanatu tasi'atu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sakat tu dah 10 dah.